Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai ke hari ini tuan-tuan masih lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama mengikuti program motivasi pagi yang seumpama ni dengan macam-macam tajuk perbincangan. Semalam tuan-tuan dah dapat ilmu baru kemungkinan. Esok insya-Allah juga dapat ilmu baru, dan hari ini pun tuan-tuan insya-Allah duduknya kita seketika, sama-sama kita nak berbicara, sama-sama kita nak bincang satu tajuk, satu topik yang saya kira cukup penting supaya menjadi penghayatan kepada kita, menjadi amalan kepada kita hari ini. Apakah tajuk kita tuan-tuan? Bersangka baik ataupun husnuzon orang katakan. Satu sifat, satu benda yang datangnya direct daripada hati kita. Sebab kita hari ini yang penting kita nak bicara tajuk-tajuk yang macam ni tuan-tuan ke arah untuk kita nak bina manusia, nak jadikan manusia itu sebagai manusia. Proses bina manusia dia tak sama dengan bina yang lain. Walaupun tuan-tuan dah biasa dengar tajuk ni, alah tajuk baik sangka ni biasa sangat dah ni, tak cerita pun kami dah tahu dah. Tapi tuan-tuan yang penting kepada kita, matlamat yang kita bawa, tajuk nampak simple, nampak ringkas, tetapi tujuan kita begitu besar. Perkara-perkara yang seumpama ni perlu sentiasa diberi peringatan kepada manusia. Jom kita pakat-pakat baik sangka, jom kita pakat-pakat hilangkan rasa-rasa tak senang hati dengan orang. Nampak mudah, tapi perlu sentiasa kita hangat-hangatkan dia balik. Sebab apa? Ke arah untuk kita tadi nak bina manusia kan. Nak bina manusia ni tuan-tuan, biar dalam diri manusia ada perasaan, ada sifat kemanusiaan. Bina manusia supaya ada sifat kemanusiaan, tak sama dengan bina bangunan, bina rumah. Kita tengok orang bina rumah 2 tahun, lama tu, siap rumah dia. Itu pun lama dah tu. Bina bangunan 2-3 tahun kemungkinan siap. Tetapi tuan-tuan, bina manusia 2-3 tahun tak akan jadi lagi manusia. Sebab apa? Proses pembinaan manusia dengan sifat-sifat yang tadi kena masukkan dalam diri manusia, dengan benda-benda yang agak mudah tapi sentiasa diberi peringatan kepada manusia, supaya di akhir sekali manusia akan terselah sifat kemanusiaan dia. Dan perkara yang macam ni perlu diberi peringatan sentiasa kan. Sentiasa kena ingat. Muslimin, muslimat sekalian, pagi ni kesempatan kita agak terbatas. Tapi kita cuba nak bincang dalam tempoh yang singkat ini tuan-tuan. Bagaimana di antara satu perkara yang sepatutnya menjadi amalan kepada kita semua ialah berbaik sangka ataupun bersangka baik, ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai husnuzon. Sesekali jangan kita amalkan sifat su'uzon, bersangka buruk. Tengok tak ada kenal lagi dah kata dah, oh mesti jahat. Dan tengok orang lebih kurang nampak pakai gitu, oh mesti nakal budak ni. Kan? Mudah sangka buruk. Kita tak nak macam tu. Kita nak supaya kita ni orang yang mudah ke arah kebaikan. Walaupun nampak pelik, mesti ada sebab dia. Kan? Cuba dalami, cuba hayati, cuba kaji. Pasal apa jadi macam tu? Muslimin, muslimat sekalian, insya-Allah mudah-mudahan di akhir nanti akan menjadikan kita manusia-manusia yang positif pemikiran kita. Di akhir nanti akan menjadikan kita manusia-manusia yang tak mudah memberi jawapan, tak mudah menjatuhkan hukuman. Tengok je, jangan mudah jatuh lagi. Tengok dulu, kenal pasti secara lebih mendalam. Tuan-tuan sekalian, suatu hari Nabi SAW bawa satu hadis. Nabi kata macam mana? Nabi kata hati itu sebenarnya ada 4 macam. Sebab benda-benda yang tadi tu benda-benda yang melibatkan hati. Hati manusia ni dia kata ada 4 macam, 4 jenis. Satu kata Rasulullah, hati yang tidak berselaput dengan syak wasangka. Hati yang tidak diselubungi dengan su'uzon, dengan pandangan serong. Ini katanya padanya terdapat sebuah pelita yang menerangi, dan ini adalah hati seorang mukmin. Ini kita cuba nak bincangkan. Hati yang tidak berselaput dengan syak wasangka, maknanya hati yang terbuka. Tengok apa-apa benda, dapat apa-apa berita, terbuka. Tak terus syak, sekian-sekian tak. Kata Rasulullah satu. Apa yang nombor 1. Yang kedua, hati yang hitam yang tidak menentu tempatnya. Ini adalah hati seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, hati yang terbelenggu di atas kulitnya. Kan hati yang terbelenggu di atas kulitnya maknanya hati seorang munafik. Nampak macam tu tapi rupanya bukan gitu. Yang ketiga kan. Yang keempat, hati yang mendatar, padanya ada iman, padanya ada nifak.
Itulah hati seorang yang bercampur aduk antara kebaikan dan juga keburukan. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia tak baik. Tuan-tuan, kita nak tinggal yang 3 bawah tu, kita ambil yang pertama tadi tu. Hati yang macam mana? Yang tidak berselaput dengan syak wasangka, yang padanya ada pelita yang menerangi jiwa, dan inilah hati orang mukmin. Hati yang ada pada diri manusia yang sentiasa bersangka baik. Sebab apa? Sebab orang yang bersangka baik ni tuan-tuan, banyak manfaat, banyak faedah dah. Memang kalau kita dengar, tuan-tuan, kita faham. Orang yang bersangka baik ni banyak manfaat, banyak faedah. Dan kalau kita bersangka baik, tuan-tuan, kita akan secara langsung akan dapat hindarkan diri daripada su'udzon tadi tu. Daripada perasaan sangka buruk, yang mana sangka buruk ini pula banyak bahaya dia. Kalau kita perasan, suatu hari dalam Al-Quran Allah berfirman, bagaimana Allah menceritakan kepada kita, tuan-tuan, orang yang jenis ada rasa su'udzon. Bagaimana Allah nak sebut kepada kita, jelaskan kepada kita bahayanya su'udzon ni. Sampaikan kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kan? Kata Allah, bagaimana Allah nak jelaskan bahayanya su'udzon ni, tuan-tuan. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jauhilah kamu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kamu daripada banyak perasaan buruk sangka. Supaya apa? Supaya kita nak berbaik sangka. Jauhilah kamu, kata Allah, daripada banyak benda-benda yang boleh mengarahkan kamu, menjuruskan kamu kepada buruk sangka. Sebab apa macam tu? Sebab inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebab kebanyakan daripada buruk sangka tadi, tuan-tuan, memberi dosa kepada kita. Makna kata kalau kita mudah buruk sangka dengan orang, free dapat dosa, orang kata. Hakikat senang, kita tak tahu lagi. Kemungkinan yang dia buat macam tu, nampak je gitu, tapi rupa-rupanya ada maksud yang lain. Tapi dah sebab kita dah mudah sangat dan buruk sangka, kata Allah SWT, akhir sekali kita akan dapat dosa secara free. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sama Allah lagi, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip, cari-cari salah orang. Jangan kamu mengumpat setengah-setengah yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Kata Allah, adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Perumpamaan Allah bawa, tuan-tuan, kalau kita ada rasa sifat su'udzon, diumpamakan macam mana kita makan daging saudara kita yang dah pun meninggal dunia. InsyaAllah, tuan-tuan, kita berhenti seketika, kita akan sambung selepas nanti. Orang yang mudah bersangka buruk kepada orang ni, tuan-tuan, kata Allah, perumpamaan yang Allah bawa, kalau kita bersangka buruk dengan orang, seolah-olah macam mana kita makan daging saudara kita yang telah meninggal dunia. Fakarihtum, kata Allah, maka memanglah kamu tak suka, memanglah kamu benci. Tapi kalau kita faham, cuma sebab kita tak faham, maka itulah yang menyebabkan berlakunya sangka buruk. Tuan-tuan sekalian, kita tengok ayat tadi, bagaimana ayat tadi menjelaskan kepada kita 3 sifat yang ada hubung kait. 3 sifat yang bermula dengan syak wasangka yang pelik-pelik. Tengok orang ni kerja apa hari minggu pun kerja ni kan, contoh. Hari orang cuti dia pergi kerja. Kadang-kadang tu orang balik kerja, dia baru nak pergi kerja. Orang balik petang, dia petang baru keluar. Ataupun kalau yang perempuan malam-malam keluar, ada orang ambil, ada orang jemput, ada orang hantar, ini mesti pelik-pelik kan. Mana mudah meletakkan syak wasangka yang tak elok. Bermula dengan meletakkan syak wasangka yang tak elok, akhir sekali dia jadi yang kedua. Cuba mengintip, cuba mencari salah. Aku nak tengok dia buat apa kan. Cuba mengintip orang, mengintai orang, cari salah orang. Kemudian, tuan-tuan, bermula pula yang tadi itu, selepas mengintip, akhir sekali dia akan mengumpat, dia akan bercakap-cakap tentang orang. Oh, patut pun dah kenal, dah tahu dah kan, contoh. Walhal kemungkinan apa yang kita dapat, yang kita intip tadi, benda tu benda yang tak sebenar, kita silap faham. Tetapi, tuan-tuan, 3 benda dia ada kait-mengait. Bermula tadi kita syak wasangka, kemudian dengan syak wasangka menjadikan kita suka nak mengintip, nak intai, tengok apa benda. Dan bila dah kita intai, kita tengok apa benda yang berlaku. Kadang-kadang belum jelas lagi, kita telah pun meletakkan taumahan. Buat taumahan. Kita telah pun mengumpat orang. Dan mengumpat orang ini, tuan-tuan, juga bahaya yang lain. Banyaklah ni. Maknanya bermula dengan perasa sangka yang tak baik dan merebak kepada benda yang lain. Ingat satu je, rupanya banyak tu. Bermula sangka tak baik, akan mengintip orang, 2 dosa. Dapat 2 dosa, tambah pula yang satu lagi. Buat mengumpat orang. Bermula dengan mengumpat orang pula, dengan fitnah orang. Macam-macam benda, dia ada kait mengait antara satu sama lain. Bermakna, tuan-tuan, buruk sangka tidak menjurus ke arah kebaikan. Bahkan melahirkan banyak lagi benda-benda yang tak baik yang lain. Yang mana akhirnya bertambah dosa dan secara tak sengaja kita ni. Muslimin, muslimat sekalian, yang penting kepada kita Al-Quran tadi. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi menjelaskan kepada kita, kata Allah,
ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kamu. Jangan sekali-kali kamu rasa nak. Jangan sekali-kali terhinggap dalam diri kamu sangkaan-sangkaan yang tak elok, bahkan kamu kena ubah. Jadikan kamu ni manusia-manusia yang bersangka baik. Muslimin muslimat sekalian, kita tengok tuntutan supaya kita bersangka baik sangat-sangat dituntut dalam Islam. Tuntutan supaya kita ni bersangka baik dengan orang sangat-sangat dikehendaki, sangat-sangat dimohon. Sangkalah baik, sangkalah baik. Sebab apa? Di sana banyak kelebihan. Kalau kita bersangka baik, tuan-tuan, banyak sangat kelebihan manfaat yang kita dapat. Sama ada manfaat untuk kita secara peribadi, individu, ataupun juga manfaat kepada kita dalam masyarakat, ataupun juga manfaat untuk negara kita. Bermula dengan bersangka baik, kelebihan memang banyak. Antaranya apa dia, tuan-tuan? Kadang-kadang kalau kita tak sebut, kita tak perasan. Apa yang dapat bersangka baik ni? Tak nak kena-mengena dengan apa-apa pun kan? Kadang-kadang kita tak perasan. Tuan-tuan, kita cuba nak ceritakan balik. Bagaimana kalau kita orang yang suka bersangka baik, tuan-tuan? Maka secara tak langsung, kita dapat hindarkan diri daripada terjebak dalam tuduhan-tuduhan melulu, daripada terjebak dalam buat tomahan-tomahan yang melampau, daripada terjebak dalam berkata-kata yang tak benar. Kalau kita sangka baik, kita tak akan penuh cakap. Oh, kemungkinan ada kerja gini kan. Kan? Dah habis gitu ya. Tapi kalau kita bersangka tak baik, kita akan buat tuduhan-tuduhan melulu. Tuduhan tomahan-tomahan melampau, orang katakan. Jadi nak tak nak ubah yang tadi tu. Jadikan kita orang bersangka baik. Tak akan tuduh tanpa bukti. Kalau ada bukti pun kita tak mudah nak tuduh. Kita tengok, kita perhati, kita perasan yang elok. Biarlah orang lain yang berhak yang buat tuduhan. Muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang benda yang macam ni kita tak perasan. Kalau kita buat tuduhan secara melulu, tuan-tuan, bukan hanya kita dengan dia jadi masalah, bahkan dia sampai ke tahap yang lebih besar, menghancurkan perpaduan, menghancurkan kesatuan, menghancurkan masyarakat. Jangan kita nampak kita dengan dia. Kalau kita nak tuduh dia, aku dengan dia, dia tak kena dengan orang lain. Tak boleh. Kalau kita buat tuduhan dengan dia, walaupun kita nampak dua orang yang terlibat, tapi hakikat yang sebenar berlaku, tuan-tuan, ramai yang terlibat. Merebak kepada benda-benda yang lain. Mana bermula dengan buruk sangka, akhirnya jadi yang lain. Mula dengan buruk sangka, dia berpindah jadi, orang kata apa ni, tuduh-menuduh. Selepas tuduh-menuduh, kita buat pula tomahan-tomahan yang akhirnya menjejaskan yang tadi kan, kekuatan perpaduan dalam hidup kita bermasyarakat. Larangan Allah jelas. Kalau kita faham dalam Al-Quran, bagaimana Allah melarang kita, tuan-tuan, daripada buruk sangka yang tadi. Larangan Allah jelas menceritakan kepada kita, kalau kita baca dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tuan-tuan, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu. Allah khususkan kepada kita orang yang beriman. Mana kalau orang yang tak beriman, ikut dia lah apa nak jadikan. Allah nak jaga kita orang beriman ni. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, wahai orang yang beriman. Mana kalau kita rasa kita beriman, dengar. Kalau kita rasa kita orang beriman, kita terpanggil dengan panggilan Allah tadi tu. Sebab apa? Dikhususkan cuma untuk kita. Kalau orang tak beriman ni, tuan-tuan, ikut dia lah. Dia nak sangka buruk kau, dia buat. Dia nak sangka baik pun, dia buat. Aku tak nak ambil hal, kata Allah. Yang aku nak jaga, orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang beriman, biasanya dia tak akan bersangka buruk. Dia akan bersangka baik. Tetapi Allah nak bagi lagi ulangan, bagi lagi penjelasan. Kata Allah, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun minkum. Jangan sesekali kamu mencemuh, jangan sekali kamu merendah-rendahkan, meremeh-remehkan orang lain. Jangan satu golongan mencemuh, merendahkan golongan yang lain. Jangan satu golongan, orang kata su'uzan dengan golongan yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa Allah suruh macam tu? Kerana takut-takut. Takut-takut yang kita kata dia teruk, rupa-rupanya kita lebih teruk pada dia. Kan? Takut-takut kita duk syak bersangka kat dia, kita duk su'uzan kat dia, rupa-rupanya kita yang lebih berat, jahat, banyak daripada dia. Maknanya jangan mudah nak buat sangka, kena baik sangka. Asa yakunu khairan minhum, kata Allah. Kerana berkemungkinan dia tu lebih baik daripada kamu, kamu tu lebih buruk daripada dia. Allah sambung, wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Kalau tadi Allah fokuskan kepada orang lelaki, yang ni Allah fokuskan kepada perempuan. Perempuan pun sama, kata Allah. Jangan sesekali golongan perempuan ni mudah mencemuh, mudah merendahkan, mudah mengutuk, mudah mengata perempuan yang lain. Kerana apa? Dikhawatirkan yang kamu kata tadi itu lebih baik daripada kamu. InsyaAllah, tuan-tuan, berhenti seketika. Kita akan sambung ayat tadi selepas nanti, InsyaAllah.
Semenjak Puteri jumpa Encik Badar dengan Puan Lilian tu, perangnya dia dah lain lah, Lai. Muslihat Kak Mas membuatkan Puteri rasa sangsi. Rasa dengan Puteri rasa tak? Kak Mas rasa korang berdua ni belum sedia untuk bercinta lah. Ha? Jangan percaya dia orang semua tu bohong. Kalau saya bohong, maka Puan Mastura pun bohong juga. So Puteri cepatlah cerita pada Roslan. Saya dah tahu cerita awak dah. Puteri, nak ke mana tu? Jiwa menggapai dalam mencari petunjuk. Jangan cari lagi. Kerana yang mencari adalah yang dicari. Maksud awak, Tuhan ada dalam diri kita, gitu? Hidayah diterima menyerlah kebenaran. Tadi kan, bagaimana tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam bentuk larangan. Larangan Allah dikhususkan kepada orang beriman. Jangan sekali-kali orang laki-laki ni nak cemuhkan laki-laki yang tu. Jangan pula perempuan ni nak cemuhkan yang tu. Sebab apa? Ditakutkan, dikhawatirkan. Orang yang kita kata tadi tu, orang yang kita bersangka buruk kat dia tadi tu, dia lebih baik daripada kita. Sesekali kata Allah, jangan kamu buat macam tu. Wala talmizu anfusakum. Dan pula jangan kamu mengkeji akan sesetengah yang lain. Jangan mudah nak keji orang. Sebelum kita kenal peribadi dia, sebelum kita kenal apa bentuk pekerjaan dia, sebelum kita tahu siapa kau sebenarnya dia, maka sesekali kata Allah, jangan kamu mudah nak keji orang. Wala tanabazu bil alqab, bahkan jangan kamu menggelarkan orang dengan gelaran-gelaran yang keji. Kadang-kadang kita tak kenal tadi kan, macam biasalah, kita tak kenal apa lagi dah sebut dah. Memang pun dia macam tu. Memang teruk dia tu. Kita tak kenal pun siapa dia. Mana jangan sekali-kali kita mudah meletakkan kita dalam keadaan macam tu. Bahkan ubah balik, nampak macam tu sekalipun tapi bagus tu. Nampak je dia selekeh macam tu tapi subhanallah perangai dia dengan orang tua. Kan? Nampak je tu gitu, nampak grebel orang kata, tapi hormat orang tua tu, pandai jaga. Pandai jaga hati orang, pandai tolong orang, suka kita ringan tangan lah. Tuan-tuan, kita kena jadikan kita yang macam tu. Ini tidak, ini nampak, kan? Yalah, benda-benda yang tak sepatutnya kita sebut pun kita akan sebut. Sebab apa? Dalam hati tidak ada sifat baik sangka. Bahkan dalam hati ada sifat buruk sangka. Muslimin, muslimat sekalian, kita tengok yang tadi kan. Kelebihan kalau kita berbaik sangka, tuan-tuan, kita dapat hindarkan diri kita sendiri sebenarnya daripada terlibat, terjebak dengan tuduhan-tuduhan melulu, daripada terlibat dengan tuhmahan, daripada terlibat dengan kata-kata yang tak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbaik sangka juga, tuan-tuan, kita akan dapat elok daripada kita terjerumus dalam penghinaan, dalam fitnah, penyakit fitnah yang memberi bahaya yang begitu besar. Kalau kita baik sangka dengan orang, kita tak akan mudah kata apa-apa. Dan kalau kita jaga lisan, lagi jaga mulut, jaga daripada nak cakap, nak mengeluarkan apa-apa ayat, maka tuan-tuan, kita akan dapat mengelakkan kita sebut benda-benda yang tak betul. Kita akan dapat mengelakkan kita daripada terjatuh dalam golongan mereka yang suka buat fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kan bahasa dengar kan? Kerana apa? Kerana bahaya fitnah tadi lebih teruk, lebih bahaya daripada kita membunuh rupanya. Tengok-tengok cakap je apa, lebih bahaya daripada bunuh orang ke? Memang. Al-fitnatu asyaddu minal qatl ni, tuan-tuan, kita fitnah tadi tu bukan hanya bunuh orang seorang, bahkan kadang-kadang kita bunuh ramai orang. Kita fitnah satu kumpulan, bukan seorang yang kena, satu semua habis, satu kumpulan kena kan. Sebab apa? Fitnah yang kita sebut. Kita tak akan buat dengan senjata tajam, kita cuma cakapnya. Tu dia tu yang cuba bongkar rahsia kan. Nak satu golongan tu kena. Contoh kan, contoh mudah. Bermakna bahaya fitnah jangan nampak ringan. Dan kalau kita tak nak terlibat dengan fitnah, tuan-tuan, sesekali jangan berburuk sangka, bahkan kena baik sangka. Nampak apa-apa, jangan sebut. Diam, dengar dulu. Ataupun kadang-kadang sampai ke tahap tak perlu kita nak campur aduk, itu kerja orang. Ada orang lain yang patutnya masuk situ. Muslimin kadang-kadang kita tak jelas. Bila orang sebut fitnah, apa benda fitnah ni? Fitnah, tuan-tuan, kalau dalam bahasa, kamus bahasa ada sebut macam mana? Ma yaqa'u fihi an-nas min al-ikhtilaf. Apa-apa yang meletakkan manusia yang boleh berlakunya perselisihan di kalangan manusia. Awil harbi wal qital. Ataupun sesuatu yang akhirnya boleh meletakkan manusia dalam satu pergaduhan yang besar, yang boleh mengakibatkan berlakunya pertelingkahan, pergolakan, ataupun yang akhirnya membawa kepada pembunuhan. Kan itu baru kita nampak besarnya fitnah tadi itu. Risiko ataupun kesan yang timbul daripada fitnah begitu besar. Punca fitnah boleh mengkucar-kacirkan masyarakat keluarga. Punca fitnah boleh meleraikan dua sahabat karib jadi musuh yang begitu besar. Punca fitnah, tuan-tuan, boleh menjadikan kita negara yang berjiran tiba-tiba, pasal apa? Tomahan pelik-pelik.
kita pun tak duduk. Contohlah kan. Makna punca kecil. Sebab itulah fitnah sesekali jangan kita terlibatkan diri dalam yang macam tu, tuan-tuan. Bunyi cakap lah, aku cakap sepatah je. Memanglah kamu cakap sepatah tu yang buat besar tu. Tuan-tuan, kena jaga kita, jaga diri, jaga masyarakat, jaga anggota ahli keluarga dan macam-macam daripada terlibat dengan fitnah. Maka sebagai kesimpulan, tuan-tuan, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dalam tajuk ni kan, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, elakkan diri daripada terlibat dengan buruk sangka kerana ia menyebabkan fitnah yang tadi. Yang kedua, elakkan diri daripada terlibat dengan buruk sangka. Dalam masa yang sama, berhati-hati bila kita sebarkan maklumat. Takut-takut maklumat yang kita sebarkan itu yang salah, yang tak bertepatan dengan sebenarnya. Yang ketiga, tuan-tuan, cermat kita bila terima apa-apa berita, apa-apa maklumat. Kalau tadi kita nak sebar, kita beringat, kita terima pun sama, beringat. Orang cerita apa-apa, jangan, oh gitu ke? Gitu ke kita bercerita pada orang lain? Jangan. Orang cerita apa-apa kat kita, bunyi pelik sikit, sama ada kita nak angguk ke, kita nak mengeling ke, itu kita punya hak. Yang penting kita cermat dengan berita dia. Sama ada betul ataupun tak betul, kita buat analisis, orang katakan. Kita buat kajian, kita buat tengok, korek balik bukti-bukti yang lain. Oh betul ke macam ni? Oh tak betul rupanya cerita dia. Tuan-tuan, jangan mudah kita terima bulat-bulat. Sebab apa? Sebab Al-Quran menjelaskan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Juga difokuskan, ditujukan kepada orang mukmin, orang beriman. Tuan-tuan, ayat Allah banyak Allah khususkan bila benda-benda macam ni, Allah tinggal yang tak beriman ikut dia. Aku nak jaga yang beriman je. Jadi kata Allah, yang beriman ni, kata Allah, wahai orang beriman, apabila datang kepada kamu seseorang yang fasik yang bawa berita, seseorang yang nampak tak betul, nampak dia ni bohong ni, dia bawa berita kan, maka kata Allah, jangan kamu terima bulat-bulat, fatabayyanu. Kamu kena perhati betul-betul, kamu kena periksa baik-baik, kamu kena teliti tengok cerita dia ni daripada mana dia dapat. Cerita dia ni adakah ada maksud-maksud yang lain yang tersirat yang kita tak nampak. Fatabayyanu, kena periksa, kena selidik, kena kaji, kena buat research kejap, orang katakan, sit down kejap, duduk dulu. Oh ini mesti ada benda lain ni kan. Kadang-kadang kalau kita ambil terima bulat-bulat, tuan-tuan, maka maklumat yang kita sebarkan pula, maklumat yang macam tu, maka kita pula akan dipersalahkan. Maka kata Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Datang seseorang yang fasik yang bawa berita kepada kamu, maka kamu kena periksa pasal apa? Antusibu qauman bijahalah. Takut-takut kalau kita terima bulat-bulat, kita akan menimpakan kecelakaan pula kepada orang lain. Kalau kita terima bulat-bulat tanpa usul periksa, kita akan keluarkan pula kenyataan-kenyataan kita, maka kenyataan kita akan mendera orang lain, menyeksa orang lain, menimpa musibah kepada orang. Sebab itu kena jaga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang mana akhirnya, tuan-tuan, dengan perbuatan kita tadi, dengan perbuatan kita yang gelojoh tadi orang kata, dengan perbuatan kita yang mengeluarkan fatwa, yang mengeluarkan kenyataan tanpa ada usul periksa, yang memberi maklumat tanpa korek dulu bukti kesahihannya, orang katakan, akhir sekali fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita akan jadi manusia-manusia yang kita sendiri menyesal atas perbuatan kita. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah Melayu kita kan, legenda Mahsuri itu. Legenda Mahsuri bagaimana hakikat yang berlaku, anak-anak sekolah pun dah baca akan sejarah soal kebenaran itu yang kita ketepikan. Kita nak tengok bagaimana punca daripada fitnah. Fitnah yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang aman damai. Tetapi tuan-tuan, bermula dengan fitnah tiba-tiba kucar kacir negara. Bermula dengan fitnah berlaku pembunuhan kepada mereka yang tak sepatutnya meninggal. Berlakunya kematian kepada mereka yang tak sepatutnya mati pada hakikat macam tu. Kita bukan nak persoalkan takdir Allah, tapi yang kita sebut kat sini, tuan-tuan, bermula dengan perangai yang kita reka, kita buat sendiri, akhirnya memberi musibah kepada diri kita sendiri. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai kesimpulan, tuan-tuan. Kita digolongkan oleh Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang sentiasa berbaik sangka, jauhi daripada sentiasa buruk sangka. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.